Tadi manusia dijadikan daripada oksigen dan juga bahan-bahan yang ada unsur karbon. Cerita sains. Seterusnya dalam surah Al-Hijr, min salsalin min hama'im masnun. Manusia dijadikan daripada salsal dan daripada hama'im. Hama'im ni apa pula? Orang kaji pula maksud perkataan hama'im ni. Rupanya hama'im ini ialah lumpur hitam. Tanah lumpur yang hitam tu dia dibentukkan. Bila orang kaji, rupa-rupanya dia ni ada zat-zat nitrogen. Jadi manusia ni dia jadikan daripada oksigen, karbon, nitrogen. Baru kita tahu, dalam Quran rupanya dia cerita tentang sains begitu hebat. Tapi kita tak tahu bahasa Arab ni, kan? Bahasa Arab yang tepat ni kita tak tahu. Sebab tu penyair zaman Rasulullah, bila dia dengar saja Nabi Muhammad cakap, dia terus terpegun. Sebab perkataan yang digunakan tu memang tepat terus. Mereka terpegun. Sampaikan sebahagian yang kata yang ni sihir ni ayat-ayat sihir. Siapa dengar Nabi Muhammad cakap ni, siapa dengar Muhammad cakap, dah tentu akan masuk agama dia. Lebih baik jangan dengar. Dia tak berani nak dengar pun. Bahkan Sayyidina Umar yang sedemikian garang, dia sanggup nak pergi bunuh Nabi Muhammad, dia dengar ayat Quran terus sejuk hati dia. Sebab dia kata terlampau menarik sangat susunan bahasa Quran. Seterusnya dalam surah As-Sajdah ayat 7, wa bada'a khalqal insani min tin. Tin ni manusia dijadikan daripada tin. Tin ni apa? Tanah juga. Tapi tanah jenis yang macam mana? Orang pun buat kajian. Rupanya tanah tin ni dia ada atom-atom zat air, iaitu hidrogen. Jadi manusia ni dibentuk daripada oksigen, karbon, nitrogen, hidrogen. Hebat betul Al-Quran rupanya. Dan satu ayat lagi, surah As-Saffat ayat 11, inna khalaqnahum min tinil lazib. Tin kita sebut dah tadi, lazib. Lazib ni apa pula? Lazib ni zat besi. Rupa-rupanya manusia ni dalam masa nak bentuk dia tu terlibat juga dengan zat besi, iaitu ferrum. Jadi kalau cakap dalam bahasa moden sekarang ni, jadi manusia ni dibentuk daripada tanah-tanah yang mengandungi unsur oksigen, karbon, nitrogen, hidrogen, ferrum. Dengar tu pun orang bukan Islam pun akan terpegun. Hebat sungguh Quran ni. Hebat sungguh. Dia boleh cerita sebegitu detail, secara terperinci. Satu ayat lagi, ada lagi. Khalaqahu min turab. Turab ni apa pula? Zat-zat anorganik, iaitu zat-zat asli yang ada dalam tanah. Yang ni lah yang bentukkan manusia. Manusia yang asal iaitu Nabi Adam tu dulu. Dan sampai sekarang benda-benda ni pun dia mengalir pada kita lah. Jadi bila kita kaji Quran ini tuan-tuan, kita akan nampak begitu hebatnya isi kandungan Quran. Cuma kita ni tak mengkaji dan kita pun tak mengambil tahu apa yang orang kaji. Sebab tu kita tak terperasan. Bila kita dengar sekali-sekali, hebat sungguh Quran. Sambung kata Imam Ghazali, inilah permulaan mereka dan inilah kesudahan mereka. Kita daripada tanah tu tadi, sampailah kita mati jadi tanah balik, sampailah ke syurga ataupun neraka. Itulah riwayat hidup manusia ni. Dijadikan dunia sebagai tempat mencari perbekalan untuk akhirat. Jadi dunia ni tempat nak cari bekal untuk akhirat. Jadi nak uruskan manusia di dunia ni, dia kena ada ilmu fiqh. Kalau tak ada ilmu fiqh, dia tak ada undang-undang. Sebab itu ilmu fiqh tadi dikatakan ilmu dunia. Ulama-ulama fiqh, ulama dunia. Sebab dia nak menguruskan dunia ni secara langsung. Dan secara tak langsungnya barulah melibatkan dengan akhirat. Tu maksud dia. Jadi ulama-ulama fiqh zaman Imam Ghazali ni, sebahagiannya, terutamanya di Afrika Utara, dia cukup marah dengan kitab Ihya. Tak apa Imam Ghazali ni kata kami ulama dunia. Ingat dia seorang ke ulama akhirat? Kami ulama akhirat juga. Dia tak faham apa maksud Imam Ghazali ni. Dia cepat melatah. Sampaikan dia nak bakar kitab Ihya. Kalau manusia itu memperoleh nikmat-nikmat dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala permusuhan dan kosonglah para alim ulama dari kesibukan. Kita di dunia ni, manusia ni suka bawa masalah. Bila manusia timbulkan masalah, nak kena ada satu undang-undang supaya masalah ni boleh diselesaikan. Dah nak kena ada undang-undang, dia kena ada pakar undang-undang tu. Pakar undang-undang inilah ulama-ulama fiqh. Sebab undang-undang yang nak selesaikan masalah umat manusia ni ialah ilmu fiqh. Jadi ulama-ulama fiqh disebutkan sebagai ulama dunia.
maka perlulah kepada penguasa untuk memimpinnya, dan penguasa itu memerlukan kepada undang-undang untuk memimpin umat manusia. Jadi manusia buat macam-macam masalah, nak selesaikan masalah-masalah kita di dunia ni kena ada undang-undang. Dan undang-undang ni datang daripada ilmu fiqh. Ahli fiqh, ulama fiqh ni ialah orang yang tahu dengan undang-undang siasah. Jalan-jalan nak selesaikan masalah orang lain. Kalau bertengkar, nak selesai satu masalah, macam mana jalan penyelesaian dia? Tapi dia ambil daripada Quran dan hadis juga. Jadi ulama-ulama fiqh ini adalah guru kepada sultan dan penunjuk kepada pemerintah. Yang nak jalankan undang-undang ni pemerintah, tapi sumber dia tu datang daripada ulama. Jadi ulama dia bagi tahu kepada pemerintah, pemerintah jalankan undang-undang tu. Jadi ilmu fiqh ini dia sebenarnya mengatur manusia di dunia, dan selesaikan masalah manusia di dunia. Sebab tu dia katakan ilmu fiqh ni ilmu dunia, dan pakar-pakar dia sebagai ulama dunia. Demi sebenarnya hal tersebut berhubungan juga dengan agama. Kata Imam Ghazali, hal ihwal fiqh ni tadi dia bersangkut juga dengan agama, tapi dia secara tidak langsung. Bersangkut juga dengan akhirat, tapi secara tidak langsung. Yang bersangkut terus dengan akhirat ni ialah ilmu hati, ilmu tasawuf, ilmu tentang batin kita. Yang tu bersangkut terus dengan akhirat. Kerana dunia adalah tempat bercucuk tanam bagi akhirat. Tu yang kata bersangkut tu. Nak berjaya di akhirat, dia kena buat usaha di dunia. Jadi secara tak langsung bersangkut juga ilmu fiqh dengan akhirat. Dan agama itu tidak sempurna selain dengan dunia. Penguasa dan agama adalah dua anak kembar. Ini pemerintah dengan agama macam dua anak kembar. Dia mesti ada dua-dua. Sebab apa? Agama itu pokok ataupun tiang ataupun dasar, dan penguasa itu pengawal. Kata Imam Ghazali, sesuatu yang tidak berpengawal akan hilang, sesuatu yang tidak berpokok akan roboh. Sesuatu yang tidak berpokok roboh, sesuatu yang tidak berpengawal hilang. Contoh, kita buat rumah batu tapi kita tak bubuh tiang. Tahan tak rumah kita? Dia tak tahan. Kita bubuh simen, bubuh batu, tiang kita tak buat, dia tak tahan. Kena rempuh, dia akan jatuh. Saya teringat rumah Cikgu Rafi'i. Dia cerita rumah dia bergoyang masa 2-3 tahun sudah lah. Gempa bumi di Sumatera sampai ke sini, rumah dia bergoyang. Dia kata bergoyang tu sebab apa? Tiang ada, beam bawah pun ada, beam atas dia tak ikat. Atas tu tak ada beam. Dalam keadaan tiang ada, dinding ada pun bergoyang, kan? Ni apatah kalau rumah dia tak ada tiang langsung, memang akan runtuh lah. Tu maksud dia.